Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatik wa anshur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala pada hari akhirat, serta ia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 104 tak? 15. Ni. 15 tak? 16. 16. Nombor 16. Jadi pertama-tama sekalinya alhamdulillah, sama-sama kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi sama-sama dapat mengimarahkan agama Allah taala dan sama-sama kita dapat menghidupkan antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan kita duduk dalam majlis-majlis ilmu sebagai suatu perkongsian. Ya, insya-Allah mudah-mudahan ianya sebagai suatu kebajikan yang akan memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16. Berkata pengarang rahimahullah taala, yang ke-16, masalah yang ke-16 ni tidak berwuduk ketika selesai makan daging unta. Masalah ni dia masalah khilaf jugalah. Nah, kita baca ditulis di sini dulu. Daripada Jabir bin Samrah bahawa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah aku perlu berwuduk setelah makan daging kambing? Lalu baginda menjawab, jika kamu hendak berwuduk maka berwuduklah, dan jika kamu hendak ataupun tidak berwuduk maka tak perlulah berwuduk. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, adakah saya juga perlu berwuduk setelah makan daging unta? Beliau lantas menjawab, baginda menjawab, ya, berwuduklah setelah makan daging unta. Tanya laki-laki itu lagi, bolehkah saya solat di kandang kambing?
Dia jawab baginda, nantah ditanyanya pula, bolehkah saya solat di kandang unta? Tidak, jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang jadi beza kambing dengan unta? Kalau kita jarang makan daging unta. Hamba tak tahu masa dia mau tahu biasa makan kalau tak ingat. Apatah lagi hak kita hak duk Malaysia. Kalau ada pun hati unta, orang buat kelik sikit-sikit. Bezanya sebab unta ni, kambing tu kita makan bang dah kambing. Kita makan kambing tu bang dah, tubuh kita pun bang kambing. Tapi unta kuat lagi. Dari segi minyaknya, dari segi lemaknya, dak bangnya gapo semua tu. Jadi boleh jadi dari segi hukumnya berbeza di antara kedua tersebut. Cuma dalam buku kita ni dia memilih untuk berwuduk setelah mana makan daging unta. Adapun mengenai hukum masalah di atas, dia sebut juga sini. Musannif sebut juga para ulama sebenarnya telah berselisih pendapat tentang memakai daging unta. Tak apa kita tak ada unta sini pun. Ya kadang-kadang ya ada juga tai orang puas dah. Puas dah sembelih lembu raya haji. Ingat 1 tahun pakat awak keli unta belaka 700 dah 700 berapa segi unta Australia je, tidak unta Mesir pun. Tapi maknanya adalah nak suruh benda pelik ya, rasa lebih kurang ya. Nak sama-sama daging. Takut-takut ada masalah tu nanti. Jadi para ulama telah berselisih pendapat tentang memakai daging unta. Kebanyakan mereka berpendapat bahawa perkara itu tidak membatalkan wuduk. Jadi jumhur ulama sendiri pun memanglah makan daging unta tidak membatalkan wuduk. Kata dia, pandangan ini diikuti oleh Khulafa ar-Rasyidin yang 4, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Demikian juga pendapat ini diikuti oleh Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abu Darda, Abu Talhah, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah. Begitu juga diikuti juga oleh jumhur tabi'in, kebanyakan daripada tabi'in. Sahabat ni orang-orang yang sepak bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi, patuh mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tabi'in, mereka yang tak sepak dengan Nabi tapi sempak dengan sahabat, beriman lalu mati dalam keadaan iman juga. Tabi'in. Dalam doa kita ada tabi'in, orang yang mengikut sahabat. Tabi'in ini orang yang mengikut sahabat. Tabi'in orang yang mengikut sahabat. Mana cuculah kepada sahabat. Jadi jumhur pengikut sahabat ni di kalangan tabi'in, iaitulah antaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan para pengikut mazhab mereka. Semua berpegang bahawasanya setelah makan daging unta hendaklah berwuduk. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahawa perkara itu boleh membatalkan wuduk adalah pendapat adapun pendapat yang mengatakan bahawa perkara makan daging unta ni boleh membatalkan wuduk adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawahah, Yahya bin Yahya, Abu Bakar Ibnul Munzir, Ibnu Huzaimah dan Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi. Jadi pendapat tadi diceritakan daripada perawi hadis secara mutlak dan golongan para sahabat. Mereka berhujah dengan hadis, ya berwuduklah setelah selesai daripada memakai daging unta. Ya ada pandangan masing-masing. Ada hak sahabat hak pergi kepada tak batal pun ada hadis dia juga. Ada hak sahabat berpegang kepada batal pun ada hadis dia juga. Cuma kita kena tengok lagu mana tentang keadaan hadis tersebut.
Bara' bin Azib berkata, Nabi SAW pernah ditanya tentang wuduk setelah makan daging unta. Lantas baginda menyuruh supaya berwuduk. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dan Ishaq bin Rawahah mengatakan dua hadis ini, iaitu hadis Jabir dan hadis Bara', sahih daripada Nabi SAW. Pendapat ini dalilnya paling kuat meskipun jumhur ulama bertentangan dengannya. Ada, nanti kita tengok hal lain pula. Ada setengah ulama mengatakan berwuduk di sini iaitu berwuduk secara ngek-ngek, ada juga. Ia disebut berwuduk iaitu basuh mulut dengan basuh tangan. Ada juga yang mengatakan maksud berwuduk sini ialah basuh mulut dengan basuh tangan. Sebab tadi dah isu tadi, isu lemuk yang dabang yang bersangat tadi. Mana kena cuci sungguh-sungguh. Dan jumhur ulama juga telah menjawab hadis tadi dengan hadis Jabir bahawa akhir dua perkara daripada Nabi SAW adalah tidak berwuduk setelah memakai sesuatu yang tersentuh api. Akan tetapi hadis ini umum, sedangkan hadis yang menyuruh berwuduk setelah memakai daging unta adalah hadis yang lebih khusus, dan sesuatu yang khusus itu lebih utama diamalkan. Jadi bila bertembung antara umum dengan khusus, ada hak tak kena berwuduk tu umum, Nabi ayat secara umum ya. Hak tak kena setuh api, hak setuh api, kalau makan hak setuh api kena kena berwuduk dah, atau setuh api tidak berwuduk gapo, jenis hak tu secara umum. Tapi bila ada hadis yang mengkhususkan mengatakan direct bahawasanya kena berwuduk, maka pendapat tuan kita mengatakan dipilih pendapat yang mengatakan berwuduklah apabila bertemu dua ni. Cuma kitanya lah ke mana? Kita bila ada dua pendapat ulama sama-sama gagal. Dalam mazhab Syafi'i kita pun turut ni juga, iaitu tidak berwuduk. Cumanya kalau nak keluar daripada khilaf, kita berwuduklah. Maknanya senang keluar daripada khilaf. Kita berwuduk tu maknanya lebih gagah lah daripada salah kita kata memang kena berwuduk. Jadi alhamdulillah lepas dah daripada khilaf kita. Supaya orang puas lah isu dagu orang puas kan, dan masa dia semaya kan pakai kain kano. Kalau kita tengok pelakon dalam TV, dia pakai kain kano memang nampak dagu tapi muslimat pak kita ni hak biasa mari masjid ni, bila dia pakai kain kano, dia ada anak kano ni, dia tutup dagu gitu. Apa tu? Sebab khilaf. Dagu ni khilaf di kalangan ulama. Jadi masa nak semaya ni semeta saja. Bila semeta, baik kita tutuplah. Semeta, keluar daripada khilaf lalu selesai, tak ada masalah. Bimbang takut salah ke dagu tu aurat, maka membawa kepada semaya tidak sah. Adapun tapi sebenarnya apabila khilaf di kalangan ulama, maka benda itu tak ada masalah lah. Cuma kita lebih berhati-hati. Kita ambil hak berat sikit. Apabila bertembung, kita tengok hak mana berat sikit lah. Lebih berhati-hati. Jadi kita cuba tengok pandangan daripada ulama-ulama lain pula. Daripada Imam Nawawi ke misalnya, menyebut bahawasanya hadis yang memerintahkan untuk berwuduk adalah telah masuk hukumnya. Itu pendapat Imam Nawawi. Dan hukumnya digantikan dengan sebab datangnya dalil yang lain dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Mana hadis Jabir mengatakan tidak kena berwuduk. Masuk hukum. Kita tengok hukum hak dulu dan kedia. Supaya ayat Quran ke? Ayat Quran sendiri pun ada yang telah nasih kepada ayat yang telah masuk dinasahkan oleh ayat yang lain. Apa maksud masuk ni ayat maknanya dibatalkan hukum dia. Supaya kita kata hukum apa? Hukum menyusu. Ada disebut bahawasanya nyusu ni mula-mula disebut 10 kali kenyang. Lepas tu dibatalkan dengan 5 kali kenyang dikira anak susu ada. Begitu juga ayat Quran, dalam bacaannya kita baca la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jangan kamu hampir sembahyang hal keadaan kamu mabuk. Maknanya tak boleh minum arak, tak boleh mabuk sebelum daripada sembahyang. Lepas sembahyang bolehlah.
Baca itu kekal dalam Quran. Lama kita baca terjemah kan, boleh minum arak. Tak ni. Oh, kita baca terjemah gapo semua. Sebenarnya hukum ni telah dibatalkan. Dibatalkan dengan ayat pengharamnya arak. Sebab dalam Islam antara maqasid syariahnya ialah untuk memudahkan umat Islam. Jadi kadang-kadang cuma dalam Islam ni dua perkara. Bila mana perintah kita terima Islam, dua perkara yang kena sekaligus. Dan perkara-perkara lain dibuat secara tadarrus, iaitu dibuat secara berperingkat-peringkat. Termasuklah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali bab akidah. Bila bab akidah masuk Islam, selalu dah bertauhidkan Allah Taala Tuhan yang satu. Tak boleh dah slow dulu nak tauhid kau Tuhan. Tak lah baru jadi satu. Tak, pakai selalu dah bab akidah. Tak boleh nak slow. Kemudian yang keduanya hak sekaligus juga ialah bab akhlak. Akhlak sekaligus. Sebab akhlak ni melambangkan agama Islam itu sendiri. Bercakap dengan bercakap yang baik. Tak, itu lambang Islam. Belayar orang dengan baik, itu lambang Islam. Supaya kisah seorang Arab Badui ni, dia masa satu hari dia pergi tawaf keliling Kaabah. Dia tawaf. Apa bacaan dia masa tawaf? Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Tak, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim. Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Mulia. Pasal dia terasa rasa bagi dia boleh jadi Tuhan buka makrifat pada dia, rasa nikmat dengan zikir Ya Karim, wahai Tuhan yang mulia. Masa dia dak tawaf dan mengucapkan Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama duduk dekat tawaf sekali dengan dia. Bila Nabi dengar dia tawaf dalam keadaan mengucap Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, maka Rasulullah pun sebut kata Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Mana sama sebagaimana sebutan Arab Badui tersebut. Arab Badui ni tercengang. Buat apa orang ni dia ikut aku? Tak ngajuk aku. Lalu dia berhenti tawaf, tanya Rasulullah. Dia kata, wahai laki-laki yang berwajah tampan. Maksudnya orang baik. Tak, dia kecek molek. Bapamu masa aku tawaf ni, aku ucap Ya Karim, Ya Karim, mu baca tahu aku atek. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, mengajuk aku atek. Kata dia, kalau jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan maklum apa yang kamu buat pada aku. Lalu Nabi tanya kepada dia, "Mu kenal tak Nabi Muhammad?" Tak kenal. Tak kenal. Tak. Lepas tu yang boleh mu teruk dia ni apa? Dah mu tak kenal dia tapi mu boleh mu teruk dia. Kata Badui tersebut, aku teruk dia ni sebab dia royak benda molek. Dia suruh aku mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suruh aku berbuat baik kepada manusia. Maknanya akhlak kena selalu dah. Tak boleh masuk Islam ni boleh lagi nak tarik. Tak boleh dah. Kena jauh lalu dah perangainya. Lepas tu hak je segi maya tak utuh jalan dia tak apa dia slow-slow. Tak, betul lah slow-slow pakai tudung belok belakang kau gapo semua tak apa slow-slow. Jadi hak ni selalu dah. Akhirnya dia masuk Islam, memeluk agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah aku teruk dia walaupun aku tak pernah jumpa dia dan aku tak kenal dia. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad ni. Allah rupa-rupa duduk depan kita. Lagu mana agak-agak tahu-tahu Nabi duduk depan kita. Allah lah. Lagu mana kita. Okay. Jadi lalu dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluk Nabi lalu peluk. Lalu Nabi royak kepada dia, aku akan doa kepada Allah Taala supaya kamu ni masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Duduk sebentar Jibril pun turun.
ya Rasulullah, merayak kepada dia bahawasanya Allah Ta'ala akan hisab dia pada hari akhirat. Sudah. Nabi baru je janji nak minta dengan Tuhan supaya dimasukkan laki-laki Badui tadi ke dalam syurga tanpa hisab. Rekah ceritanya, dia kata, ya Rasulullah, kalau Allah Ta'ala nak hisab aku hari akhirat esok, aku pun akan hisab Tuhan juga Allah. Nabi kata, mana mau nak hisab Tuhan? Main dengan Badui boleh. Tapi nak ayatnya, orang yang makrifat dia terbuka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mikir tak serupa kita mikir. Yang mikir sebagaimana yang dipandukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya tu wali lah. Tak ada ikut cara dia mikir. Tapi bila tengok pula, betul sengati. Gapo dia kata, ya Rasulullah, kalau Allah Ta'ala akan hisab aku pada hari akhirat, dia dapat dosa-dosa angin terlalu banyak dosa-dosa aku, ya Rasulullah, aku akan bagi tahu kepada Tuhan, ya Rasulullah, ya Allah, wahai Tuhan, wahai Allah Ta'ala, walaupun dosa aku ni banyak, nescaya keampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosa yang aku buat, ya Allah. Kalau Tuhan hisab aku di hari akhirat esok, didapati nikmat-nikmat yang dia beri kat aku ni terlalu banyak dah, sehingga tidak tak padan dengan kita buat amal dengan nikmat-nikmat Tuhan beri. Aku akan hisab Tuhan, ya Allah, walaupun nikmat-nikmatmu banyak Tuhan, tapi sesungguhnya kekayaanmu melimpah ruah daripada tu. Lagu tu cara dia hisab Tuhan. Maknanya pintu hati terbuka, nampak nak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duk sementara akhirnya dia beritahu orang semula, gaya ya Muhammad, ya Rasulullah, sampaikan kepada dia bahawasanya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga tanpa hisab. Kelas VVIP sengertilah. Bukan kelas VIP, VVIP, masuk syurga tanpa hisab. Barulah kita hamba nak sebut sikit lah. Betul lah sebut gini ni, kalau kita sayang setara mana ke ayah kita sekalipun, ayah kita mati, tak perlulah kita melebih-lebih sebut, kita doa je. Kadang-kadang ada kan budak-budak Allah ni dia terlalu sayang ke ayah dia, bagus macam saya tu, jadi dia buat karang ni. Kita baca lah, hamba biasa baca dalam Facebook, dalam gapo, ayah adalah VVIP syurga. Siri pertama, siri kedua, siri ketiga, tak perlu siapa setara tu, hukum dia tak boleh. Tak sekadar sebut sikit-sikit je. Kalau kita nak tulis juga kayak gini, kami kenal ayah kami seorang yang baik apa semua, lalu kami mengharapkan, ya Allah, kamu masukkanlah dia ke dalam golongan VIP syurga. Tak apa dah, ni kita royak pasti dah. Pokok mana dah. Hatta kita tak tahu hujung jatuh dia sesat walaupun dia baik. Jadi kita mengharapkan Allah Ta'ala memberi kebaikan yang lebih pada tu. Jadi tak perlulah kita sebut siapa kalima karang siri waktu tubik tentang kebaikan ayah kita, hukum dia tak boleh. Sekadar kita minta Allah Ta'ala perbanyakkan mengangkat darjat dia di hari akhirat kelak dan ditempatkan bersama dengan para nabi dan para rasul. Jadi kata Imam Nawawi juga, maksud wuduk dalam hadis ni adalah membasuh tangan dan berkumur-kumur. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ada jalan juga. Tak, kadang-kadang cara Nabi sebut ni orang hak dekat dengan Nabi ya tahunya. Tak, baiklah kita kena ngaji bab mustalah nak hadis ke apa semua tu barulah kita kenal. Sebab kita baca WhatsApp kita baca WhatsApp, kalau kita tak kenal tu dia tulis dengan suka. Kita baca dengan backing lah jadinya. Tapi bagi sains-sains yang kenal dia bawa bolak dah kawan ni. Maknanya kita kenal. Jadi kepada kita kan, ulama yang lebih kenal. Sebab dia ada kaedah-kaedah untuk mengambil istinbat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mengapa dikhususkan daging unta? Dikhususkan daging unta kata Imam Nawawi adalah disebabkan lemak yang berlebihan yang ada pada dagingnya. Selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang juga seorang itu dalam keadaan tangan dan mulutnya berlemak kerana bimbang disengat oleh kala jengking pada waktu itu. Seumpamanya sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis lain lah, seperti sunnah Abi Daud dan sebagainya. Ia bawa menyebabkan narik binatang-binatang pihak backing untuk sengat tangan kita ke gapo, sebab ada lemuk-lemuk ni yang mari boleh sumber makan dia. Jadi maknanya lagu mana oleh kita?
Jadi lepas kita tengok belaka pandangan-pandangan itu, maka kitanya di segi ulama kitanya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama lah yang tidak membatalkan wuduk bagi siapa-siapa yang memakai daging unta. Akan tetapi jika seseorang itu berwuduk selepas makan daging unta adalah lebih baik. Sebagai langkah-langkah berjaga-jaga keluar daripada khilaf. Duduk dalam ihtiyat. Itu lebih baik pada kita. Dah khilaf-khilaf kan, kita ambil hak paling itu sekali sebab nak jaga. Sebagai berhati-hati kita dengan segala hukum yang timbul. Yang kedua pula ialah yang ke-17. Yang ke-17 ni solat setelah tidur tanpa berwuduk. Solat setelah tidur tanpa berwuduk. Sebahagian orang Islam tidur dengan keadaan lena. Kemudian setelah dia bangun, supaya dibangunkan supaya menunaikan solat, maka dia akan berdiri dan terus menunaikan solat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Dia menyangka bahawa wuduknya tidak batal kerana tidur. Dengan demikian orang seperti ini solatnya tidak sah. Adapun jika hanya mengantuk, maka itu tidak membatalkan wuduk sebabnya perasaannya tidak turut membawa tidur. Orang ni mesej dah. Kita tahu belaka ni. Cuma saya nak bahas sikitnya. Masalah mengantuk, lelak tu lagu mana? Lelak masa maya. Lelak tidur lagu mana? Kita ambil sikit. Kadang-kadang biasanya kita ni hanya mengantuk sahaja di tengah-tengah sembahyang. Yang ni terlelap, bukan tertidur. Jadi kalau mengantuk tidaklah membatalkan solat sebagaimana tidak membatalkan wuduk. Ngantuk. Ulama buat dobit. Ngantuk ngaji nego. Ngantuk ni cuma fikiran kita je lemah. Tapi kita boleh menakak pun kadang-kadang tahu gapo tapi lemah tak boleh nak itu mana. Tapi kalau tidur tak ada lalu dah. Tak dengar gapo dah tidur. Walaupun sementara, terlelap, sementara juga dia panggil tidur juga. Jadi tak panggil kalau 2 minit ni orang tak panggil tidur. Tak tidur paling-paling kurang setengah jam tapi dikira juga. Sebab dia hilang akal dah masa tu. Bila kita terlelap. Kan? Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW Nabi sebutkan dah. Al-aina ni wika usah. Faman nama falyatawadda. Bermula 2 mata inilah pengikat papai punggung kita. Papai punggung kita ni bila kita sedar dia tak keluar angin. Tapi bila kita tidur dia terbuka, maka akan keluar angin. Maka bagi siapa yang tidur maka hendaklah dia berwuduk. Kecuali tidur tetap dengan papai punggung. Tak ada masalah tidur dengan tetap papai punggung. Kita tengok sikit. Moga kita sebut dah bab terlelap ni. Jadi kalau mengantuk tidaklah membatalkan sembahyang sebagaimana tidak membatalkan wuduk. Tanpa ada khilaf dalam kalangan ulama sama ada mengantuk terlelap itu berlaku ketika kita sedang berdiri, rukuk, sujud ataupun duduk. Tak ada masalah bila terlelap. Bila mengantuk, tak ada masalah mengantuk. Terlelap tak boleh ya. Adapun jika kita benar-benar tertidur ketika sedang solat, maka hukumnya menurut mazhab Syafi'i adalah seperti berikut. Tidur ni lagu mana? Ada ingat kau mati dalam maya dah. Maya subuh kan, duduk tengah rokok, tegung. Alah, kita belah kat husnul khatimah dah dia. Dia bahasa jenis hati dia apa dia juga. Tahu bang, buat apa weh? Kawin ngatik. Ada amo dak masih belah kita sanggup. Orang dia tulis dalam Facebook. Apa jalan sanggup tu? Kita dak masih mai subuh kan. Darahnya jatuh. Belah kita. Oh, deng. Enggak kau mati dah. Bangun semula. Oh, nyengat boleh. Tak. Adapun jika kita benar-benar tidur, keadaan dia seperti berikut. Jika tidur itu berlaku semasa sedang duduk,
iaitu punggung kita tetap berada di atas lantai, tidaklah batal solat. Maya boleh duduk kan. Ada orang tak boleh nak bangun, maya boleh duduk. Duduk lagu mana? Duduk sen lah gitulah. Atau kalau duduk dengan tidak bersandar. Kalau bersandar dia dia tak pelkat tu. Tak. Kalau kita duduk, lepas tu congek pas depan, ada tak herak. Kita tidur ngatuk saja kan. Dalam sembahyang, tidur. Congek. Dah batal je ke sembahyang. Duduk tetap molek. Jika tidak itu berlaku semasa sedang berdiri ataupun sedang rokok ataupun masa sujud, maka batallah semaya dia mengikut pandangan yang muktamad daripada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ini sebagaimana yang didahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Jika seorang itu tertidur dalam solatnya pada ketika sedang duduk, iaitu punggungnya tetap di atas lantai, maka tidak batal solatnya tanpa khilaf dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Kita tak ada masalah. Bila kita congek tu hati tak ada. Kita gerak-gerak. Nak orang gemuk memang tetap molek. Kalau nak dia tak keketut kalau kita tidur. Tetap molek. Tinggal tidak nyanda gapo duduk salam molek tak keketut. Naik motor sebab naik motor. Kalau ketut juga dia kena senggih barulah ketut. Jadi kalau kita was-was batal kodok Nabi kata tak payah sehingga kamu mendengar sami'a sautan tasma'a sautan hatta tasma'a sautan au tajidarihan. Tak perlu berwuduk, tak perlu gapo. Kalau kita tidak cokoh gapo sehingga kamu mendengar suara. Dengan suara mana bunyilah. Ataupun tak bunyi suara, tahu bang. Maka kena berwuduk juga. Jadi jika seseorang tadi tertidur di dalam solatnya, maka ketika sedang duduk iaitu punggungnya tetap di atas lantai, maka tidak batallah solatnya tanpa khilaf. Tadilah. Jadi hak solat tanpa tidur ni mesti sikit bab telak. Bila terlelak dikira tidur juga walaupun sekejap. Dia kira putus dah. Papai punggung dia terbuka gapo semua dah walaupun terlelak. Microsleep orang accident ni dia tak nanti kau tidur lama. Sebab dia hilang dah idrak, tak ada dah penguasaan diri dia. Sebab tu dia accident. Mentah dah 2-3 saat belum accident. Maka dikira batal juga semaya dia. Batal wuduk dan batal semaya. Termasuk sikit lagi. Yang ke-18 mengulangi wuduk tanpa diselangi dengan solat. Ni. Sebahagian orang Islam ada yang berwuduk kemudian berwuduk sekali lagi tanpa ada sebab yang membuat wuduknya yang pertama tadi batal ataupun diselangi di antara keduanya dengan solat. Ini merupakan kesalahan pada petunjuk dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan kita ni dia keras sikit bab ni. Pandangan ulama kita sekadar makruh. Jadi Syekhul Islam semoga Allah Taala merahmatinya mengatakan para ahli fiqh bercakap mengenai orang yang menunaikan solat dengan wuduk yang pertama. Wuduk dia tak buat gapo-gapo lagi. Adakah dia disarankan supaya memperbaharui lagi wuduknya? Adapun orang yang tidak menunaikan solat dengan wuduk yang pertama, maka tidak disarankan baginya untuk mengulangi wuduknya. Dia ambil wuduk, dia tak guna lagi wuduk dia. Jadi tak sunat dah baru pada guna wuduk tu ya. Bahkan memperbaharui wuduk pada keadaan seperti itu adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang kita ni dia keras sikit bab ni. Jadi pandangan ulama kita sini dia panggil makruh baru. Pasal kita tak guna lagi wuduk, kita pergi ambil pula. Kalau melebihi hak penggunaan air jadi haram pula. Dan sesuatu yang ditunjukkan dalam kehidupan orang Islam setelah wafatnya sehinggalah pada ketika ini sekarang kita ambil wuduk, mana kita membazir-bazir dalam keadaan berwuduk, kita tak guna lagi wuduk kita, pas kita pergi ambil pula. Cuma dalam keadaan biasa kalau tempat ulama-ulama kita ni iaitu sunat kita memperbaharui wuduk, tak ada masalah lah. Tapi tengoklah
Apatah lagi apabila kita guna dah wak semaya sunat, wak semaya fardu gapo, kalau kita nak berwuduk baru tiada masalah sunat memperbaharui wuduk. Cuma tuan kita ni dia pergi kemah sikit dah. Kalau wuduk tu tak guna lagi, bagi dia bid'ah lah, seolah-olah membazir kepada penggunaan air. Apatah lagi hukum dia menjadi bid'ah ataupun haram apabila dalam keadaan terdapat suasana catuai air. Bapak kita lah air payah. Ada catuai air, maka situ kan lebih-lebih lagi dah larangan untuk memperbaharui wuduk tanpa kita batal wuduk ni. Kita ambil lagi. Yang ke-19. Tidak berwuduk daripada air Zam-Zam. Bertayamum sebagai gantinya. Sebagai orang Islam, ada yang menganggap salah berwuduk daripada air Zam-Zam serta melakukan tayamum sebagai gantinya. Ini adalah perkara yang memerlukan penjelasan. Saya ke air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni ada cerita dia sikit. Biasa dengar air gau. Bukan nak ngepeng ni. Air gau di Pahang tu kan. Sedap air tu. Amul ni tak minum air tu lah. Oda dengan sahabat kita minum. Buat minum ya. 10 peti sekali minum, sekali oda. Dah lah 5 bulan baru habis. Air tu, cerita air tu ialah Tok Guru Mak Baki ni. Di Pahang tu. Masa dia di Mekah, dia pernah bermimpi telaga Zamzam. Dia bermimpi tentang telaga Zamzam, bahawanya di bawah telaga Zamzam tu airnya luas seperti lautan. Itu masa dia di Mekah. Bila dia balik di Pahang ni, di madrasah dia, madrasah Sa'adatud Daraini. Jadi pelajar-pelajar bila guna air ni parok, guna air kerajaan ke apa nak bayar, akhirnya Tok Guru nak buat telaga sendiri. Kali-kali dalam kawasan sekolah tak ada air, situ tak ada air, sini tak ada air. Akhirnya Allah Ta'ala bagi mimpi supaya pergi gali di satu tempat dalam kawasan sekolah tu. Akhirnya ada air. Kata dalam mimpi tersebut, selagi mana air laut tak kering, maka air dalam lagamu ni pun tak kering juga. Dan telah terbukti pada satu tahun kawasan Termelah tu air kering, pak dia tak kering. Air dia pahit-pahit sikit, payah-payah sikit nak serupa dengan air Zam-Zam. Orang kecil manis kata dia minum tu turun kecil manis. Wallahu a'lam, setara mana terang minum belilah. Tapi kena minum sama. Itu air berlaku dalam dia tak boleh kelas air mineral sebab dia tidak dalam supaya air mineral. Tapi air dia lebih kurang air mineral lah. Bolehlah nak terang setara mana ada jual. Hamba beli dengan Ustaz Sebuki. Tak seperti Pondok Repek dia ngedal lah ni. Alhamdulillah lah, boleh murah ya lah ni. Dia jual 10 kotak 135 ya, 10 kotak. Atas je. Jadi sikit lah, itu cerita Zamzam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensyariatkan kepada kita supaya bertayamum kecuali ketika tidak ada air. Ataupun mempunyai halangan untuk menggunakan menggunakan air, halangan kita. Kita belak ke? Kita belak, kita terhalang daripada guna air, maka di situ kita ganti dengan tayamum. Tapi kawasan hak sebelum kena belak tu kena ambil wuduk seperti biasa. Supaya kita belak kaki ke, patah kaki, kita ambil air wuduk seperti biasa, sampai kaki itu kita pun ganti tayamum. Ambil tayamum kerana menggantikan air bagi mengharuskan semaya kita. Hatta kalau halangan menggunakan air. Tapi kalau kerana berwuduk dengan tak ada air, tayamum kerana tak ada air, maka tayamum itu terbatal apabila ada air. Ini lebih-lebih lagi lah ni. Ada air dah benar, kita tak ambil air. Jadi Allah Ta'ala tidak mensyariatkan kepada kita supaya bertayamum kecuali ketika tidak ada air ataupun mempunyai halangan untuk menggunakannya. Namun jika didapati ada air, meskipun air itu adalah air Zam-Zam, maka dia wajib berwuduk daripada air tersebut. Jika tidak, maka solatnya tidak sah meskipun dia telah bertayamum pada ketika itu.
Dan Nabi SAW juga pernah berwuduk daripada air Zam-Zam. Air yang paling afdal. Tak? Atas muka bumi ni air apa? Air Zam-Zam. Ulama menyebut air yang paling mulia sekali atas muka bumi ialah air yang keluar daripada jari Nabi SAW. Barulah air Zam-Zam dan seumpamanya. Tak? Selagi ada air yang keluar daripada batu hasil ketuk-ketukak Nabi Musa alaihissalam. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Nah. Jadi bila Nabi Musa ketuk, tubik 12 mata air untuk 12 kabilah minum daripada air tersebut. Lah ni kesek ketukan air tu ada lagi tapi air tak ada dah. Jadi nak ayatnya segala mukjizat yang ada pada nabi-nabi lain ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ketuk, batu tubik mata air. Nabi kita air tubik kok tangan, hebat lagi. Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang mati. Nabi kita boleh setakat orang mati. Pokok tamah hak mampu dah boleh hidup mula. Satu hari orang Badui pergi jumpa dengan Nabi. Muhammad, kalau betul mu Nabi, mu berhidup, aku nak mau berhidup pokok tamah hak mampu tu. Dan kalau dia betul boleh hidup, aku akan masuk Islam. Nabi kata, mu pergi wisalah dia, mu wisalah, mu pergi jumpa dia, mu rakyat kata aku ke salah dan nak aku perintah pokok tamah ni, mari jumpa aku. Lalu Badui ni pergi kat pokok tamah tadi. Ya wisalah, apa ni dia rakyat kata tamah, tamah, pokok tamah hak mampu ni. Sesungguhnya Muhammad berkirim salam kepadamu dan dia minta mu hadir di hadapan dia. Lepas dia Badui dia rakyat kata, dak sementara cokoh gerak. Kek mari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Nak rakyatnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa belah laut. Nabi Muhammad belah bulan. Mana ada berlaku pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga pernah berwuduk air Zam-Zam daripada air Zam-Zam ni. Air Zam-Zam ni air yang insya-Allah tidak akan kering sampai bila-bila. Bahkan beliau memperbolehkan berwuduk, bersuci dan memandikan jenazah dengan air Zam-Zam. Sesungguhnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pernah mengambil air yang keluar di antara jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas minum, berwuduk, menyuci pakaian dan bersuci daripadanya. Jika ada air ini terdapat pada air ini terdapat hadas, maka telah maklumlah bahawa air yang keluar di antara jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak lebih mulia daripada air Zam-Zam, maka tidak lebih sedikit daripada air Zam-Zam. Maknanya boleh, tak ada masalah dengan air Zam-Zam sekalipun. Ya tak. Tapi kalau orang Indianya dia tak boleh buat balik air Zam-Zam, dia buat gana. Dia ambil pakaian dia, kain dia celup air Zam-Zam, dia jemur kering, dia buat kelip. Lepas tu siapa ada rumah dia celup dalam air. Pakat minumlah air tu. Siapa kita mau dah nak air Zam-Zam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang ke-20 tidak tahu menyuci anggota wuduk adalah sebanyak sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.